姐妹们平安，我们又再一次见面，让我们来唱一首赞美诗，向高处行，向高处行。希望我们每个礼拜三的网上聚会，能够帮助我们师傅我们在灵程上，在灵性上不断的向高处行。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi di persekutuan online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat yang lebih tinggi. Saya sungguh-sungguh berharap, doa saya adalah pertemuan kita, persekutuan setiap hari Rabu bisa memberkati kita, membuat kerohanian kita lebih maju selangkah, lebih meninggi selangkah ke tempat yang lebih tinggi. Selamat sore ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. 姐妹们午安， Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. 我们先祷告。 Bapa kami di dalam surga, tolong kami pada hari ini. 天父帮助我们 Biar kiranya Tuhan boleh menolong kami memahami firman. 来了解你的话， Kami juga boleh merenungkannya 来默想你的话， dan juga menerapkannya, melakukannya dalam hidup kami. 并且身体力行， Biar kiranya Tuhan boleh berkati juga pembicara dan penerjemah.
愿你师父讲的翻译的， Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, mari kita membuka Markus 3 ayat 1 sampai 19. 我们一起来看马可福音第3章1到19节。 Markus 3 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan, kita akan membaca bergantian bahasa Indonesia, satu ayat demi satu ayat, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们中文、印尼文轮换来念。 Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. 耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手。 Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. 众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。 Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." 耶稣被那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。” Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. 又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪一样可以的呢？”他们都不作声。 Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. 耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，就复原了。 Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. 法利赛人出去同希律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。 Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. 耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随他。 Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. 还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以图麦、约旦河外，并推罗西顿的四方来到他那里。 Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. 他因为人多，就吩咐叫门徒叫一只船，小船伺候他们，免得众人拥挤他。 Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. 他治好了许多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸他。 Bila mana roh jahat itu melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." 不鬼无论何事见他就俯伏在他面前，喊着说：“你是上帝的儿子。” Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 耶稣再三地嘱咐他们不要把他显露出来。 Kemudian datang Yesus ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. 耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。 Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 他就设立12个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道， Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 并且给他们权柄赶鬼。 Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, 这12个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得； Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, dan keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. 还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这2个人起名叫班奇尼，意思就是说雷子。 Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, 又有安德烈、腓利、巴多罗麦、马太、多马、亚勒菲的儿子雅各和大太，并分瑞党的西门， dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. 并有卖耶稣的加略人犹大。 Hidup dengan berani tema hari ini. 今天的题目就是勇敢的生活。 Waktu kita bicara hidup yang berani, kita menyadari bahwa ada banyak rasa takut yang mungkin saat ini kita alami. 我们每个人都有惧怕的心， Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya rasa takut. Bentuknya saja beda-beda. 没有一个人没有惧怕。 Sebagian takut karena
COVID mungkin masih takut karena COVID. 有人也是因为疫情还有惧怕的心， Ada yang takut sekarang ini situasi perang Ukraina Rusia, takut perang, wah ini apa jadi perang dunia ketiga nanti. 有人怕有世界大战，因为苏联跟这个乌克兰在打仗。 Ada yang takut mengurus apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, takut dipersulit. 有人怕政府可能出什么条例来难为。 Mungkin kita juga takut anak kita ini udah mau kuliah, udah mau kerja, dia mau pergi dari rumah. Kita takut melepaskan mereka. 我们怕有的孩子要上大学了，有的要出去做工了，我们害怕把他们放出去。 Atau takut anak ini udah mau menikah, nanti keluar dari rumah, siapa yang mau saya? 有的怕因为孩子要出嫁了，以后我怎么办呢？ Kita juga memiliki banyak ketakutan, seperti memberitakan kabar baik. Kita takut dipermalukan orang lain. 有的时候我们怕传福音，怕被人羞辱。 Kita takut ditolak orang lain, atau bahkan mungkin diusir orang lain. 我们怕传福音的时候被人家拒绝，可能被人家赶出去。 Mungkin kita melihat, kita juga takut untuk memberitahukan hal-hal yang benar kepada anak atau kepada pasangan kita yang, wah ini ada dosa-dosa tertentu, ada kelemahan yang harus saya kasih tahu. Kita takut. 有的时候我们看见我们所爱的人，孩子或者是其他我们所爱的人，他们有软弱，他们有不对的地方，我们害怕告诉他们。 Bagaimana mungkin kita sebagai orang percaya bisa hidup dengan berani dalam dunia ini? 那我们这个属主的人怎么样存着一个勇敢的心活在这个世界呢？ Kita akan belajar dari Yesus. 我们从耶稣的身上来学习。 Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, Markus 3 ini menuliskan adanya konflik antara Yesus dengan pemuka agama. 我们在第3章马可福音看见耶稣基督和当时的犹太的领袖冲突。 Dan konflik ini adalah konflik tentang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 这个冲突是因为耶稣基督在安息日医治一只手枯干的人。 Dan seperti biasa, apa yang Yesus lakukan? Tetap nyembuhin. 好像平时一样，耶稣就医治一个人，他就得了医治。 Jadi di hari Sabat itu orang tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa, termasuk bahkan menyembuhkan nggak boleh. Dan Yesus tetap saja menyembuhkan, memanggil orang itu ke depan, ke tengah-tengah, dan menyembuhkan di depan para pemuka agama. 这个安息日本来是不可以做工的，那么耶稣基督在安息日医治一个病人，他的仇敌把他当作是犯了安息日。 Mengapa Yesus menyembuhkannya? Karena Yesus memiliki otoritas. 为什么耶稣在安息日医治疫病呢？因为耶稣有权柄。 Dan Yesus tahu kebenaran utama itu apa. 耶稣知道真正的真理是什么。 Makanya nanti kalau kita lihat di Markus 2 ayat 17, Yesus pernah ngomong kepada orang-orang. 在马可福音2章17节，耶稣曾经对众人说过。 Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 在那里，耶稣说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来不是召义人，而是召罪人。” Kita ingat di ayat-ayat sebelumnya juga, Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. 耶稣基督也在第2章27节曾经说：“他说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。” Jelas-jelas di antara mereka di rumah ibadat itu ada orang sakit. 很明显的，在那个会堂里面有人生病。 Nah, waktu kita lihat orang sakit pada budaya pada saat itu, kalau mungkin kita mengingat referensi waktu Yesus bicara tentang menyembuhkan orang buta di bagian Injil lain. 在约翰福音书曾经记载，耶稣基督医治一个眼瞎的人。 Yang ditanyakan, wah orang ini buta akibat dosa dia atau dosa orang tuanya? 有人就问耶稣：“这个人瞎眼是谁犯的罪？是他犯罪呢，还是他父母呢？” Jadi bisa bayangkan mungkin orang yang tangannya sebelah mati ini juga mungkin merasa hal yang sama. Wah ini dosaku atau dosa orang tuaku. 所以在这个马可福音第3章，这个手枯干的人，也许他会想：这是我的罪吗？还是我父母的罪呢？ Kecacatan adalah bentuk hukuman Tuhan. Mungkin itu yang dipikirkan. 在人的思想里面讲到一个残废的人，可能就是神的刑罚。 Belum lagi tangannya sebelah mati. Dia mau kerja apa? 他的一只手枯干，他能够做什么工作呢？
Kita tidak tahu bagaimana konteks keluarganya, apakah mereka menerima orang ini, apakah mereka mengusirnya, apakah orang ini orang yang diabaikan. Tetapi Yesus melihat ada satu kebutuhan di mana Yesus harus menyembuhkan orang ini. 这个守枯干的人呢，我们不晓得是被接纳呢还是不接纳。可是耶稣所看的就是说，这个人需要医治。 Dan Yesus melihat bahwa kebutuhan untuk menolong orang ini itu jauh lebih penting daripada sekedar melakukan hukum Taurat, artinya tidak boleh menyembuhkan. 耶稣基督看这个需要被医治的人是很重要的，比起遵守那些一些的人为的条规。 Dan ini sangatlah mengerikan karena kalau kita melihat khotbah misalnya tanggal 13 Maret di Kartini, kita sempat membaca tentang kitab Amos. 我们曾经在礼拜天的时候思想这个阿摩斯书， di mana orang-orang Israel itu menipu sesama orang Israel. Mereka menggunakan timbangan, mencurangi timbangan itu. 那么在以色列人的商人里面，有一些呢是互相欺骗、互相亏欠对方。 Padahal di dalam kitab Amos juga orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang menikmati hari Sabat, mengikuti perayaan-perayaan agama, tapi nggak sabar. Wah, hari Sabat kelar, aku pengen nipu orang di hari esoknya. 那么有一些犹太的商人啊，他们在这个安息日的时候呢，他们没有专心来敬拜上帝，因为他们的思想就是说我什么时候聚会完了，我可以去做生意。 Nah, kisah seperti ini cukup banyak ibu-ibu di dalam perjanjian lama. Orang Israel bersikap hidup religius, ikuti hari Sabat, bayar persembahan, mengikuti semua hari raya. 那么在旧约的时代，有一些犹太的商人啊，他们没有专心守安息日。一方面，他们好像是守安息日的礼仪，但是他们的心不在焉。 Tetapi setelah itu mereka tetap aja menipu sesama mereka, mengeksploitasi sesama mereka. 那么聚会完了以后呢，他们还是去剥削人家。 Dan menariknya, orang-orang pemuka agama tuh kayak tidak melupakan apa yang sudah para nabi sebelumnya sampaikan. 那么有一些的很多的那个时候犹太宗教的领袖呢，他们没有把 在神的面前，在神的家所听的信息去应用出来。 Mereka bukan saja melupakan, tetapi malah di ayat 6 mereka bersekongkol dengan orang-orangnya Herodes untuk membunuh Yesus. 那么在这个马可福音第3章，我们看见这些犹太教的领袖啊，他们反而跟这个希律党的人勾结起来。 Makanya nanti kita lihat kemudian di ayat ke-7 sampai ayat ke-12, di situ Markus menjelaskan tentang Yesus yang memang punya otoritas dan punya kebenaran itu. 在第7节到12节，给我们看见耶稣基督的权柄。 Dia menyembuhkan orang dan orang-orang yang dan para roh-roh jahat pun tahu ini adalah anak Allah. Dia punya otoritas. 他医治了许多人，他们都知道他是神的儿子。 Dan dengan otoritas itu, makanya dia memilih 12 para murid untuk memberitakan kabar baik. 凭着耶稣基督的权柄，他就选择了12个人做他的门徒。 Ibu-ibu, kenapa Yesus itu berani? Bagaimana Yesus itu menjalani hidupnya dengan berani seperti itu? 为什么耶稣这么勇敢呢？ Karena Yesus tahu yang benar, pertama, dan yang kedua, Yesus itu punya otoritas. 第一，他知道什么是真理；第二，他有权柄。 Yesus tahu apa yang benar, dan yang kedua, Yesus itu punya otoritas, punya kuasa. 耶稣知道什么是对的，耶稣也有权柄做他所知道的。 Yesus mengetahui kebenaran bahwa yang hukum utama dan terutama mengasihi Allah, dan hukum kedua mengasihi sesama. 耶稣知道真理，就是说要尽心尽意爱主你的上帝。第二呢，耶稣也知道人应该守安息日。 Yesus tahu prinsip-prinsip firman itu apa, dan dia berani menjalani hidupnya karena dia tahu apa yang benar. 耶稣明白生活的原则，因为他明白真理。 Nah, jika kita ingin hidup dengan berani, kita juga perlu memiliki keyakinan yang Yesus miliki, mengetahui kebenaran itu apa. 假如我们愿意勇敢地生活在这个世界上，我们要学像耶稣，就是要明白真理。 Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa menurut Tuhan yang harus kita lakukan. 我们知道根据神的旨意，我们应该做什么。
Oleh karena itu kita harus mencari dan peka akan kehendak Allah di dalam firman-Nya Alkitab. 所以我们在圣经里面要寻求神的旨意，心里面要很敏锐的。 Yesus sudah hafal full Alkitab, semuanya dihafal. 耶稣明白所有的圣经， Yesus paham sepenuhnya karena dia adalah Allah. 他完全明白，因为他就是神。 Nah, kita harus belajar terus-menerus. 我们呢需要不断的学习， Kita perlu membaca, kita perlu mempelajari, kita perlu menghubungkannya dengan hidup kita. 我们需要学习，需要把这个真理跟我们的生活连在一起。 Nah, saat kita melakukannya, barulah kita tahu yang benar itu apa, dan kita lebih berani melakukan karena itu benar. 当我们施行神的话的时候，我们就越知道，更知道什么是真理。 Setiap kali misalnya ada renungan pribadi atau khotbah yang ibu-ibu dengar, 我们每个人都有在家里面读经灵修，而且也听神的话语。 sambil mendengar, kita harus langsung mengkaitkannya dengan pergumulan kita atau ketakutan kita. 当我们听神的话的时候，要把神的话呢跟我们的生活连在一起。 Wah, saya takut memberitakan Injil. Tuhan, dari firman yang saya barusan dengar, renungan atau khotbah, Tuhan Engkau mau berbicara apa kepada? 上帝啊，我传福音的时候，心中有一些的担心惧怕。那么我听了神的话以后，我应该怎么做呢？ Waduh, keuangan menipis nih, suami di PHK. Tuhan, apa yang mau kamu katakan kepadaku melalui renungan pagiku? Atau mungkin ibu-ibu renungan malam, ya renungan malamku. 我心里惧怕经济减少，因为丈夫失业了，被搁置了那么我应该怎么做呢？我听了神的话，怎么去面对呢？ Nah, kita perlu mengetahui apa yang mau Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa firman Tuhan bagi hidupku saat ini. 我们需要知道神的旨意，神的话对我现在有什么意义，我应该怎么去做。 Jadi kita bisa menjalani hidup dengan berani karena kita tahu aku sedang taat kepada firman Tuhan. 我能够勇敢的面对生活，因为我知道我现在正在有顺服神的旨意。 Backingan kita siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang sudah kasih firman-Nya, Tuhan yang memberikan pencerahan ide dalam pikiran kita. Itu karena Tuhan. 我们的后台老板是谁呢？我们的后台老板就是上帝，他支持我们遵行他的旨意。 Makanya kita perlu belajar untuk mengetahui apa yang kebenaran Tuhan dalam situasiku. 所以呢，我们需要明白神的话，神要我在我这个状况当中做什么。 Misalnya sekarang nih ibu-ibu mungkin mengalami kesulitan dalam satu hal atau mungkin pergumulan atau rasa takut, ada rasa takut. 也许你现在在为一件事情担心或者是惧怕。 Dari poin pertama yang sudah kita bahas, kira-kira Tuhan mau ngomong apa kepada ibu-ibu? 那么从刚才所说的，我们就会思想，那么神到底有什么旨意在我身上呢？ Nah, coba ambil waktu untuk memikirkannya. Ini tadi barusan aku dengar begini. Oke, aku punya masalah ini Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan ya? 我心中惧怕，但是刚才我听了神的话，那么现在上帝啊，我应该做什么呢？ Nah, jadi setiap kita membaca atau kita mendengarkan khotbah, hati dan pikiran kita itu terus bekerja, kita terus merefleksikan. Kita itu enggak hanya jadi pendengar yang pasif, dengar, tunggu selesai, udah setengah jam, habis kelar. 那么我们读了圣经之后，或者是我们听到之后，我们的心是要很活跃，要去思想，不是说听完了就拉倒了。我们应该想，那凭着我所听的，我应该做什么？ Ibu-ibu mungkin mengingat nggak waktu kita dulu di sekolah, ada masa-masa di mana kita itu kayak nggak konsen mendengar satu mata pelajaran tertentu sepanjang hari sampai rumah kita lupa tadi belajar apa ya? 记得吗？以前小时候读书的时候，有的时候我们不专心，回家的时候头脑空空的。 Itu diulangi berkali-kali sampai ujian tengah semester atau kalau zaman dulu itu catur bulan ya. Waduh, aku nggak ngerti apa-apa. Aku udah belajar tapi nggak ngerti apa-apa. Kok itu bisa terjadi? 等到要期中考试的时候，突然间呢，我们学习的时候呢，我们都不明白为什么呢？
Karena waktu guru menerangkan atau misalnya kita mengerjakan PR, kita nggak benar-benar menghayatinya, kita nggak benar mempelajarinya. Kita tuh bahkan mungkin otak itu kosong sambil kita dengar, tapi kayak mikir yang 为 lain. 什么不明白一个学期我们所学的呢？第一，因为老师讲的时候我心不在焉；第二，做作业的时候我并不专心。 Nah, kita sudah pernah memiliki pengalaman-pengalaman itu di sekolah. Waktu kita bicara firman Tuhan juga sama. Kalau kita menjadi pendengar yang pasif dan tidak otak dan pikiran dan perasaan kita tidak bekerja, ya sia-sia. Ulang 100 kali dengan khotbah pun percuma. 我们听到也是这样，就好像我们读书一样，我们听了，我们一边要思想怎么样去应用，不然的话呢，我们听了以后就什么也没有留下在我们的脑海里面。 Yesus berani menjalani hidupnya karena dia tahu yang benar itu apa prinsip firman Tuhan dalam konteksnya. 耶稣勇敢的在世界上生活，因为他知道什么是真理。 Nah, yang kedua, ibu-ibu, bagaimana agar kita bisa hidup dengan berani? 第二，我们怎么勇敢的生活呢？ Kita meminta kekuatan dan kuasa yang daripada Allah sendiri. 我们求神给我们力量。 Nah, di dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus itu punya kuasa, punya kekuatan, dia punya otoritas. 圣经给我们看见耶稣有能力、有权柄。 Dari dalam Markus 1 ayat 2 itu dijelaskan berkali-kali tentang kuasa dan otoritas Yesus. Misalnya waktu Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa di ayat Markus 2 ayat 1 sampai 12, kuasa mengampuni dosa. 在马可福音前面几章，我们已经看见耶稣基督有能力、有权柄，所以他能够医病。 Yesus punya kuasa dan otoritas untuk bisa bersama-sama makan dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. 耶稣也有权柄跟税吏、跟罪人一同吃饭。 Kemudian nanti 18 ayat 22 dia itu menyingkirkan kuasa. 耶稣也把一些的邪恶的力量驱逐出去。 Kemudian di ayat 23-28 dia mengatakan melampaui hari Sabat. 那么耶稣基督也可以在安息日做法利赛人认为是不可做的事。 Dan teks yang kita baca saat ini dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. 那么今天我们这经文给我们看见耶稣基督可以能够勇敢在安息日医治一个手不干的人。 Yesus berkuasa, berotoritas karena Yesus adalah Allah. Tetapi kita 耶稣有权柄做事，因为他是神，我们呢？ kita mendapatkan kekuatan kita dan kuasa itu dari Allah sendiri. Kita minta. 我们的权柄是从神来的，他授权给我们。 Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam diri kita pun berasal dari mana? Dari Allah kan? 那么神也把圣灵放在我们里面。 Nah, jadi hati-hati dengan pendapat dunia atau pengajaran dunia yang ngomongnya begini. Lihat ke dalam diri. Percaya sama dirimu sendiri. 世界向我们说什么呢？世界就说：“你来看， Kamu 来 ada, 看我所做的。 kamu ada kesulitan, kamu harus yakin bisa melaluinya. 你有困难，你要相信你能够通过。 Oh, saudara, kekuatan itu bukan dari dalam diri, dari Allah. 但是我们的力量呢，不是从我们里面，是神给我们的。 Oleh karena itu, makanya waktu kita mulai mengalami rasa takut, kekhawatiran, kita minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. 所以当我们惧怕的时候，我们要祷告，求神给我们力量。 Karena Yesus adalah Allah, Dia sudah mati, Dia sudah mengorbankan dirinya bagi kita dan Dia naik ke surga. 耶稣是神，为我们的罪舍命、舍身、流血，死了又复活了。 Ini yang membuat kita menjalani hidup dengan berani, karena Allah yang memberikan kita kekuatan. 这是我们勇敢能力的泉源，因为是神给我们能力，授权给我们。 Sewaktu kita mulai mempelajari firman tadi, waktu kita mulai mempelajari firman dan kita tahu apa yang benar, kadang-kadang memang sulit untuk mengaplikasi, sulit untuk menerapkannya. 当我们学习神的话的时候，不论是读经或者是听到，我们知道什么是真理，可是有的时候我们要实行的时候，我们就有一点的害怕。 Rasa takut tetap muncul, kita tetap khawatir dan kita takut untuk melangkah maju. 我们害怕往前行， Tetapi kita juga bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Kita minta, Tuhan tolong saya. Saat ini saya khawatir karena anak saya begini. Tuhan tolong, saya takut karena situasi sekarang begini. 当我们惧怕的时候的同时，我们也记得神要帮助我们，所以你就告诉上帝：上帝，我惧怕，我孩子生病，我有这个那个困难。
Jadi kita menjalani hidup yang berani itu ada dua hal yang berjalan bersamaan, di mana kita berusaha mencari kebenaran, dan yang kedua kita bergantung kepada kekuatan dan kuasa Allah. 我们能够勇敢的在世界里面生活，一方面是因为我们有神给我们力量，另外一方面就是神与我们同行。 Semoga ini menolong kita, ibu-ibu, untuk menjalani hidup kita dengan berani di tengah-tengah ada banyak masalah. 但愿在这个充满困难的这个世界，我们勇敢着前。 Cari kebenaran itu, cari apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. 要寻求真理，寻求神在我们身上所要我们做的。 Dan yang kedua, minta kekuatan dan kuasa daripada Tuhan untuk bisa berjalan dalam iman. 除了寻求神的旨意，第二呢，我们要求神给我们遵行他旨意的力量。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告， Bapa kami dalam surga, berikan kami kekuatan. 天父，求你给我们力量， Berikan kami juga hikmat untuk mencari kehendak-Mu bagi hidup kami. 给我们智慧，明白你在我们身上的旨意。 Masing-masing kami mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup. 我们每个人都有自己的困难， Kami menjadi takut, kami menjadi khawatir untuk menjalani hari-hari depan kami. 有的时候我们会害怕这些的困难。 Mungkin ada yang sudah tidak ada suaminya. 可能我们中间有人失去了配偶， Mungkin ada yang sudah memiliki suami, tetapi kehidupan ekonomi, pekerjaannya kok kayaknya kurang bagus dan membuat kami itu khawatir bagaimana ya kami menjalani hidup ke depan. 有人虽然有丈夫，但是经济能力很薄弱。 Mungkin kami juga ada yang takut memberitakan Injil kabar baik itu. 可能有的人害怕传福音， Kami mungkin takut dengan situasi anak kami atau dengan suami kami yang mungkin saat ini mereka sedang kerja di luar atau pergi, Tuhan. 可能有的人害怕担心在外面工作的丈夫儿女， Tuhan tolong kami untuk tetap menjalani hidup kami dengan berani. 帮助我们在这样的情形之下，仍然勇敢的活在这个世界上。 Bukan karena kami, tapi karena Engkau. 不是因为我们能够，那是因为你能够。 Tolong kami ya Tuhan. 求你帮助我们。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。最后，我们来唱一首诗歌，《一群大能子民》。一群大能的子民，上帝说：“我要建立一群大能的子民，是一群充满赞美的子民，一群勇敢为主做见证的子民。” Kita menutup dengan sebuah puji-pujian. Aku membangun umat perkasa. Tuhan berkata, aku mau membangun umat perkasa. Umat yang penuh dengan pujian. Umat yang berani bersaksi bagi Tuhan. Puji-pujian, aku membangun umat perkasa.